berapa banyak apa pusat puspakom? 54. Tak cukup, kadang-kadang kena tunggu lama dan sebagainya. Dan pengguna nak ada pilihan. Saya nak ada pilihan. Kalau ada puspakom dan kalau ada another company yang menyediakan perkhidmatan yang sama, why not? Sebab saya nak harga yang lebih baik dan saya juga nak choice yang lebih baik ataupun tempat yang lebih banyak yang saya boleh pergi untuk membuat pemeriksaan kenderaan saya. So dan mungkin harganya lebih berpatutan. So dalam konteks dua kes ini, mungkin nak pecahkan monopoli itu make sense. Tak cenggor dengan puspakom. Tak cenggor dengan puspakom sebab ia terus kepada pengguna, straight to pengguna. Dia bukanlah regulated industry seperti TNB, dan kita akan sentuh nanti soal soal industri jana kuasa dan juga industri utility elektrik ataupun monopoli lain yang mungkin kita akan sentuh yang ada kaitan dengan kerajaan, concession kepada kerajaan. Contoh, logistik di KKM diberi kepada Pharma Niaga yang mengendalikan storage dan logistik dan juga pembelian ubat daripada syarikat-syarikat farmaseutical bagi pihak kerajaan. Itu tidak terus kepada pelanggan. Jadi itu lain. Tapi KJ boleh saya mencelah kejap. Walaupun tidak terus pada pelanggan, tapi tidakkah akhirnya dia boleh membawa kepada harga yang lebih tinggi daripada apa option yang ada kalau tidak ada monopoli? Saya bagi contoh ringkas KJ dari segi bernas misalnya. Isu yang dibangkitkan adalah macam mana dalam satu tahun ada dividen sampai ratusan juta ringgit. KJ sentuhkan tadi tentang teori ekonomi kan. Kita tahu soal ni ada producer surplus lah. Maknanya kalau sesebuah syarikat yang ada monopoli itu boleh untung ratusan juta, dari segi definisinya maknanya sepatutnya keuntungan itu boleh diagihkan dengan harga yang lebih rendah. Maknanya tak patutlah dia boleh untung besar macam tu. Jadi bila rakyat nampak macam mana syarikat monopoli boleh dapat keuntungan besar pada minda dan perkiraan ni, dan saya kira tak salah 100% cara perkiraan ini, bermakna dia bayar lebih daripada apa yang boleh dibayar kalau tidak ada monopoli. Mungkin sebab itulah bila PMX menyentuh soal isu bernas, apa yang telah pun teguran yang telah pun dibuat telah pun menyebabkan bernas bersetuju untuk memberi sumbangan tunai 60 juta dan berkongsi 30% keuntungan bersih kepada pesawah pada tahun ini. So di situ mungkin PM rasa bahawa bernas ada peranan dia sebagai pengimport tunggal, sebagai contoh dalam menstabilkan bekalan dan harga dalam keadaan di mana harga tu harga pasaran naik terlalu tinggi. Bernas ada peranan untuk memastikan beras yang dijual itu pada harga yang berpatutan. Tetapi dalam keadaan di mana mereka tidak menstabilkan harga, mungkin mereka mengaut keuntungan yang besar. Sebab itu PM kata okey, konsesi kita ataupun kedudukan bernas sebagai syarikat tunggal yang mengimport beras ke dalam negara kita dapat dikekalkan, cuma give us something. Dan bernas telah setuju untuk memberi sebahagian daripada keuntungan mereka dengan syarat bahawa mereka dapat terus untuk mengimport beras ke negara kita. Dan mungkin di sini kalau dah cakap tentang bernas, mungkin elok juga KJ saya untuk pendengar follow kita punya discussion ni. Saya ingat kita kena bezakan antara monopoli-monopoli yang wujud. Yang KJ telah pun bagi gambaran bagaimana tak samalah semua monopoli, bergantung kepada kedudukannya dalam rantaian nilai, bergantung kepada adakah ada tanggungjawab lain, obligation lain yang perlu dipenuhi oleh syarikat monopoli itu. Dan bagi saya kadang-kadang ada aktiviti ekonomi tertentu yang ada natural monopoli. Natural monopoli. Contohnya, KJ pun dah bagi gambaran macam dalam utility lah. Perkhidmatan elektrik, perkhidmatan gas, perkhidmatan air sekalipun. Contoh kalau kita duduk Selangor, duduk KL, air Selangor yang monopoli dari merawat sampailah pipe memberikan air ke rumah-rumah dan juga perniagaan-perniagaan. Dulu sebelum consolidation di Selangor pun, walaupun ada syarikat merawat air yang pelbagai, ada Puncak Niaga, ada Abbas, ada KASB, tapi yang hantar air pada kita tu adalah Syabas. Itu pun boleh dikira monopoli lah, single entity yang buat perkara tu. Saya bagi contoh tu supaya pendengar melihat
konsep natural monopoly ni. Maknanya bukan semua monopoli yang wujud adalah jahat ataupun semua monopoli yang wujud itu tak patut wujud. Lebih mudah kadang-kadang untuk satu syarikat ataupun paling banyak pun 2-3 syarikat yang monopoli ataupun oligopoli kerana satu, kos capex yang tinggi. Kos modal awal yang tinggi, dan kedua, industri public good ini, industri macam utility ni, macam KJ kata tadi, dikawal selia ketat. Ya. Jadi dia bukan free reign yang mana dia macam pasaran bebas, dia boleh tetapkan harga 100% tanpa kawal selia. Jadi pendengar pun saya ingat tahu dan perlu appreciate bahawasanya dalam industri-industri yang ada monopoli ni, dalam natural monopoli ni ada kawal selia. Lebih mudah untuk kerajaan kawal kadang-kadang kalau yang dikawal selia itu hanya satu syarikat ataupun dua syarikat. Contoh, saya bagi contoh TNB lah. Capex dah tinggi. Bukan mudah untuk mana-mana syarikat ambil alih transmission, distribution dan semua itu dah dibelanjakan oleh TNB. Kemudian dalam hal penetapan tarif misalnya dikawal selia dengan cukup ketat. Bukan TNB boleh tetapkan harga elektrik macam mana dia nak jual. Dan lebih mudah dalam kalau dalam satu industri itu, dalam satu aktiviti ekonomi dalam contoh TNB itu, kalau hanya satu syarikat yang kerajaan perlu deal, just deal dengan TNB. Jadi dalam hal TNB, dalam hal Telekom Malaysia pun misalnya, saya rasa saya tak sokong kalau tiba-tiba kita kata anti monopoli, semua ni kita kena buka. Too much, it will be too fast, dan tak jelas bahawa alternatif membuka itu adalah lebih baik daripada hari ni. Jadi apa yang KJ katakan tu cukup betul lah. Cuma ada kes-kes lain selain daripada TM, selain daripada TNB ni, di mana ia lebih kompleks. Ya. So Contoh bernas, KJ, di mana monopoli untuk import tu ada, tapi dia datang dengan beberapa syarat. KJ pun dah gariskan beberapa syarat itu. Kena bagi subsidi pada petani, maintain stok penimbal 3 bulan. Mungkin pendengar tak tahu, bernas punya ni at least 3 bulan